Apa jadi? Ada tuan-tuan dengar ustaz-ustaz PAS tegur? Ada tuan-tuan dengar ulama-ulama PAS tegur? Tak ada. Apa jadi? Kelang kabut Elizabeth Wong lari pakai tudung, pergi kat tepi ni Aziz, cium tangan apa semua, buat ceramah. Berlari-lari muslimat PAS peluk, sama-sama menangis. Bukan mereka nak tegur Elizabeth Wong. Bukan mereka nak bawa dia balik ke, tak ada. Mereka sokong dia lagi. Tuan-tuan tengok bila Mak Tom, Mak Azmin menangis keluar televisyen. Minta, tuan-tuan, mana ada mak yang sanggup keluar televisyen nak cerita pasal anak dia, melainkan dia dah tak ada pilihan. Tuan-tuan baca cerita si Tanggap. Macam mana jahat anak dia pun, akhir-akhir mak minta doa juga kat Tuhan. Itu Mak Tom dah tak tahu nak pergi mana. Pejabat anak seberang jalannya, tapi tak balik lebih setahun. Sampai Umi cerita kat kami, tuan-tuan. Umi Afilda, adik Azmin, cerita macam mana mak dia punya rindu kat anak dia Azmin. Minta Umi, ni jom bawa kereta, bawa mak nak tengok pejabat Azmin. Dekat je. Mak tu punya rindu kat anak, ibu-ibu. Mak Tom tu punya rindu kat anak. Tak dapat tengok anak, dapat tengok pejabat pun jadi. Umi bawa kereta menangis-nangis. Tengok mak yang rindu kat anak, nak tengok pejabat je. Kalau boleh nak pegang pejabat tu pun jadilah. Sebab terlampau rindu kat anak. Dah tak tahu nak buat apa, keluar TV. Nak, baliklah nak. Bukan dia nak duit. Dia suruh balik. Bukan jauh mana pejabat depan tu je. Tak balik. Dah lah tak balik. Dia kata mak dia jadi kaldai tunggangan UMNO. Tuan-tuan, mana suara ulama PAS? Mana suara ustaz-ustaz PAS? Mana dia ni Aziz? Mana Hadi Awang? Mana? Kau nak tegur Azmin, kau balik. Ini soal mak tau. Syurga di bawah tapak kaki mak kau tu. Tak ada. Tak ada seorang pun berani cakap. Tuan-tuan, orang macam ni, tuan-tuan, harap bagikan pemerintahan negara. Mak pun dia tak hormat. Bini kawan sapu. Dalam parlimen baru ni, konon berkokok. Maki hamun Datuk Seri Najib. Kata Datuk Seri Najib ni dah ambil Menteri Pembangunan Wanita. Habis semua dia nak sapu, tak hormat wanita. Tuan-tuan, tak hormat wanita macam mana? Saya dah dedahkan dalam parlimen. Macam mana ahli-ahli ada wakil rakyat PAS. Saya sebut dalam parlimen, tuan-tuan, bukan kedai kopi. Ada wakil rakyat PAS gila nak jadi calon hanya kerana parti, hanya kerana politik, angkat sumpah. Wallahi, watallahi, wabillahi, saya calon PAS, bertanding atas bendera PAS. Sekiranya saya menang, saya bersumpah dengan nama Allah, saya akan tinggalkan PAS. Sekiranya saya tinggalkan PAS, maka bercerailah isteri saya dengan talak 3 ba'in kubra. Tuan-tuan, gila punya kerja. Nak jaga parti, nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan, mereka sanggup angkat sumpah nak cerai bini mereka dengan talak 3. Talak 3 ba'in kubra. Tak boleh rujuk balik. Habis. Dunia akhirat putus. Bila saya cabar mereka, mereka tanya saya, mana tahu? Mana tahu? Mereka tak nafikan. Mereka kata, mana tahu? Macam mana aku tak tahu, pasal aku pun patut kena angkat. Saya ni, tuan-tuan, saya ni ahli PAS. Saya bukan ahli PKR. Saya ni satu-satunya ahli PAS yang diminta bertanding bendera PKR di Kulim Bandar Baru. Kebetulan calon parlimen PKR Kulim Bandar Baru, Datuk Syekh Azmi, beberapa hari sebelum penamaan calon, kena kencing manis, potong kaki. Tak boleh bertanding. Saya lah pergi. Ahli PAS bertanding bendera PKR. Jadi kenalah angkat sumpah. Dia orang hantar. Bila hantar, saya kata, yalah betul lah aku. Tuan-tuan, saya ni tuan-tuan, saya bukan cicak mengkarung ketua cawangan, tuan-tuan.
Saya pernah duduk dekat Lujnah PAS Pusat. Saya pernah jadi AJK Perhubungan PAS Wilayah Persekutuan. Saya pernah jadi yang ketua bahagian PAS kawasan. Masa saya bertanding Kulim Bandar Baru, saya pengurusi tetap. Bukan pengurusi pasti kawasan. Pengurusi tetap. Bila dia orang hantar, saya kata, saya tak boleh baca sumpahan. Pasal apa tak boleh baca? Yalah betul lah saya lipas. Tapi saya bertanding PKR. Takkan saya nak sumpah atas nama PKR, tak boleh. Oh iya juga. Iya. Sebab tu saya tak kena baca sumpah tu tuan-tuan. Kalau tidak, tak kena tak kena tu Hasan Ali tu. Hasan Ali. Dia bangkal sumpah tu. Tapi nasib baiklah Hasan Ali ni kena pecat. Sebab sumpah tu kalau lompat, kalau tinggalkan parti, kena pecat tak masuk. Nasib baik. Kalau tidak, siapa nak jaga bini? Bukan satu tuan-tuan, dua. Siapa yang nak jaga? Saya lah juga. Nasib baik. Tuan-tuan. Sebab tu saya cabar dia orang. Saya kata kalau berani cabar, seekor pun tak berani cabar. Sebab benda tu betul. Mereka sanggup angkat sumpah nak jaga kedudukan, nak jaga jawatan, nak jaga parti. Dia sanggup angkat sumpah nak cerai bini dia talak 3. Tuan-tuan, tak ada harga diri dah ke? Isteri-isteri ahli-ahli PAS ni dah tak ada harga diri ke? Kamu sanggup ke suami kamu buat macam tu? Bukan kerana agama. Agama tak ajar kita. Cerai adalah perkara yang Allah paling benci. Walaupun diharuskan, Allah benci. Tapi PAS amalkan. Kerana apa? Bukan kerana agama. Kerana politik, kerana parti, kerana kedudukan, kerana jawatan. Mereka sanggup gadaikan perkahwinan mereka. Kalau beristeri, perkahwinan pun mereka sanggup gadai. Ingat tuan-tuan, dia tak gadai. Ingat dengan tuan-tuan ni dia boleh hormat. Anak isteri pun dia tak hormat. Dengan tuan-tuan lagi dia tak hormat. Mak pun dia orang tak hormat. Ini dengan tuan-tuan dia nak hormat. Tuan-tuan, jangan gadaikan masa depan kita hanya kerana politik sempit, politik gila kuasa ni. Tuan-tuan, dalam keadaan tu, saya boleh baris banyak lah tuan-tuan. Masa tak banyak. Dalam keadaan tu, mereka pilih nak bersekongkol dengan DAP. Tuan-tuan, tuan-tuan baca harakah kang. Betul baca harakah kang? Orang Melayu wajib sokong PAS demi masa depan Melayu. Kepala bapak tu. Oh, konon-konon PAS ni parti dominan. Dominan kat mana? Dominan maknanya macam UMNO. UMNO yang menguasai Barisan Nasional. Dia yang menentukan hala tuju. Dia boleh tentukan polisi. Ekonomi baru. Sebab tu kita boleh buat macam-macam program untuk orang Melayu, orang Islam. Sambil kita jaga kepentingan bangsa lain. Tak ada masalah. PAS boleh buat? PAS boleh buat? Nak dominan macam mana tuan-tuan? Oh, dia kata PAS akan bertanding banyak